Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Wasimah. Hari ini kita sambung semula pelajaran matematik tahun 5 dalam tajuk nombor dan operasi dan tajuk kecil pembundaran. Jom, mari kita belajar. Standard kandungan kita pada pelajaran hari ini ialah 1.4 pembundaran. Dan standard pembelajaran kita ialah 1.4.1 membundarkan nombor bulat hingga ratus ribu terdekat. Dan 1.4.2 mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdekat. Jadi di akhir pelajaran nanti, murid-murid akan dapat membundarkan nombor bulat hingga ratus ribu terdekat dan juga dapat mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh sesuatu nombor yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdekat. Mari kita mulakan. Bundar nombor. Okey, murid-murid semak di buku teks masing-masing. Soalan yang pertama. Yang berikut ialah pengeluaran getah di dua buah negeri pada tahun 2018, iaitu Negeri Selangor mengeluarkan 241,494 kilogram getah, manakala Negeri Melaka mengeluarkan 264,405 kilogram getah. Okay, soalan yang pertama, A. Bundarkan 241,494 kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, cuba murid-murid perhatikan nombor tersebut. Apakah digit yang terletak di rumah puluh ribu? Ya, digit 4, iaitu digit 4 yang ketiga daripada rumah sak yang terletak di rumah puluh ribu. Kemudian kita lihat nombor 241,494 berada di antara 240,000 dan 250,000. Jadi nombor 241,494 terletak di antara 240,000 dengan 250,000. Kemudian, cuba murid-murid perhatikan nombor 241,494 ini lebih hampir kepada nombor yang mana? Adakah dia lebih hampir ataupun lebih dekat kepada nombor 240,000 ataupun 250,000? Okey. Jadi, kita dapat perhatikan nombor 241,494 ini hampir kepada nombor 240,000. Jadi, kita nampak di sini ia lebih dekat kepada 240,000. Jadi kesimpulannya, nombor 241,494 menjadi 240,000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Seterusnya, cuba kita lihat contoh B. Bundarkan 264,405 kepada ratus ribu yang terdekat. Okey, cuba murid-murid pastikan apakah digit yang duduk di rumah ratus ribu. Ya, digit yang duduk di rumah ratus ribu adalah 2. Digit 2 yang berada di depan sekali. Bermakna nombor 264,405 ini berada di antara nombor 200,000 dengan 300,000. Okey, cuba murid-murid perhatikan.
Di manakah kedudukan nombor 264,405? Adakah dia lebih dekat kepada 200,000 ataupun 300,000? Ya, kita dapat perhatikan bahawa nombor 264,405 ini lebih hampir ataupun lebih dekat dengan 300,000. Okey. Tetapi jauh dengan 200,000. Jadi kesimpulannya, okey, nombor 264,405 terletak di antara 200,000 dengan 300,000. Kemudian, nombor 264,405 hampir kepada 300,000 dan 264,405 menjadi 300,000 apabila dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat. Jadi murid-murid dapat perhatikan di mana kedudukan nombor 264,405 ini lebih dekat, lebih hampir kepada 300,000. Baik, kita teruskan. Soalan uji minda. Okey, soalannya, Azlan membundarkan 778,990 menjadi 780,000 dengan pembundaran pada nilai tempat yang sama. Okey, cuba murid-murid lihat apakah perbezaan di antara dua nombor tersebut. Okey, kita nampak perbezaannya adalah digit 7 dan digit 8. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Digit 7 menjadi digit 8. Cuba murid-murid perhatikan apakah nilai tempat bagi digit 7 dan digit 8. Ya, nilai tempatnya adalah 10,000. Bermakna Azlan memundarkan nombor tersebut kepada 10,000 yang terdekat. Kemudian tengok soalan. Okey, 109,380. Jadi kita akan bundarkan kepada 10,000 yang terdekat, iaitu digit sifar. Okey. Kita perhatikan nilai tempat yang terlibat adalah 10,000. Okey, kita akan bina garis nombor. Kemudian kita akan pastikan nombor tersebut berada di antara nombor 100,000 dengan 110,000. Kemudian kita nilaikan setiap senggatan. Okey, senggatan yang kedua adalah 101,000, yang kedua 102,000, ketiga 103,000, kemudian 104,000, 105,000, 106,000, 107,000, 108,000, 109,000 dan 110,000. Baik, cuba murid-murid perhatikan di manakah terletaknya nombor 109,380. Di atas garis nombor tersebut. Cuba murid-murid tetapkan di manakah kedudukannya yang betul. Ya, kedudukan bagi nombor 109,380 berada di antara nombor 109,000 dengan 110,000. Kemudian murid-murid perhatikan, nombor 109,380 ini lebih dekat ataupun lebih hampir kepada nombor yang mana? Adakah dia lebih hampir kepada nombor 110,000? Okey. Ataupun lebih dekat ataupun lebih hampir kepada nombor 100,000? Sudah tentu kita nampakkan perbezaannya. Jadi, nombor 109,000 lebih dekat ataupun lebih hampir kepada nombor 110,000. Jadi kesimpulannya,
109,380 terletak di antara 100,000 dengan 110,000. Kemudian, nombor 109,380 hampir kepada 110,000. Oleh itu, 109,380 menjadi 110,000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Jadi itulah kesimpulannya. Okey, apabila nombor 109,380 kita bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat, maka ia menjadi 110,000. Seterusnya murid-murid, kita sambung contoh yang kedua. Okey, soalan. Bundarkan 218,300 cm kepada puluh ribu cm terdekat. Okey, kalau tadi contoh melalui garis nombor. Yang ini kita akan lihat contoh membundarkan jiran sebelah dia. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Okey, bundarkan kepada rumah puluh ribu. Kita lihat apakah digit yang terletak di rumah puluh ribu. Ya, cuba murid-murid perhatikan. Digit yang terletak di rumah puluh ribu adalah 1. Okey, iaitu puluh ribu yang terdekat. Okey, digit yang terlibat adalah 1. Kemudian kita lihat jiran dia sebelah kanan. Okey, jiran dia sebelah kanan iaitu digit 8. Okey, digit 8 yang di kanan itu melebihi nombor 5. Okey, apabila ia melebihi nombor 5, maka tambah 1 kepada digit puluh ribu tadi. Kemudian, digit selepas puluh ribu dijadikan sifar. Okey, jadi tips ataupun clue di sini yang paling penting yang perlu murid-murid ingat ialah jika digit di kanan ialah sifar hingga 4. Bermakna sifar 1, 2, 3, 4. Di kanan yang tempat 8 tadi. Okey, jika dia sifar hingga 4, kekalkan digit yang hendak dibundarkan. Okey, semua digit di kanan menjadi sifar. Okey, jika digit di kanan ialah 5 hingga 9, bermakna 5, 6, 7, 8, 9. Maka tambah 1 kepada digit yang hendak dibundarkan. Dan semua digit di kanan menjadi sifar. Okey, jadi murid-murid perhatikan. Kalau nombor di tempat digit 8 itu, okey, dia sifar 1, 2, 3, 4, maka nombor di puluh ribu itu tidak berubah. Tetapi sekiranya nombor di tempat digit 8 itu 5, 6, 7, 8, 9, maka perlu ditambah 1 kepada rumah puluh ribu. Okey, faham ya? Okey, baik. Jadi kesimpulannya, nombor 218,300 cm akan menjadi 220,000 cm apabila dibundarkan kepada puluh ribu cm yang terdekat. Okey, jadi di sini murid-murid kena ingat tips daripada Profesor Burung Hantu tu. Okey, apabila nombor di sebelah kanan itu sifar 1, 2, 3, 4, maka tidak berubah nombor yang hendak dibundarkan. Tetapi jika nombor jiran tadi itu 5, 6, 7, 8, 9, maka perlu ditambah 1. Okey, di tempat puluh ribu yang hendak dibundarkan. Okey, cikgu mengharapkan murid-murid faham ya. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, cuba kita lihat. Okey, 218,300 cm menjadi 220,000 cm apabila dibundarkan kepada puluh ribu cm terdekat. Okey,
Profesor Burung Hantu menghendaki gunakan garis nombor pula untuk menyemak jawapan di atas. Okey, baik, kita sama-sama semak dengan menggunakan garis nombor sebagaimana contoh yang pertama tadi. Okey, jadi kita kena bina garis nombor. Okey, kita buatkan senggatannya di antara garis nombor. Okey, jadi nombor yang terlibat ialah 210,000 dan 220,000. Baik, kita nilaikan setiap senggatan. 211,000, 212,000, 213,000, 214,000, 215,000, 216,000, 217,000, 218,000 dan 219,000 dan akhirnya 220,000. Jadi, di manakah nilai nombor yang kita perolehi tadi? Iaitu 218,300. Cuba murid-murid perhatikan di dalam garis nombor, di manakah kedudukan nombor 218,300? Cuba perhatikan betul-betul, di manakah kedudukan yang sepatutnya ia berada bagi nombor 218,300. Perhatikan betul-betul. 218,300 berada di antara 218,000 dan 219,000. Okey. Jadi kesimpulannya yang kita dapati, nombor 218,300 terletak di antara 210,000 dengan 220,000. Okey. Kemudian nombor 218,300 tadi hampir kepada, cuba murid-murid perhatikan sama ada dia hampir kepada 210,000 atau 220,000. Ya, dia hampir kepada 220,000. Jadi kesimpulannya 218,300 akan menjadi 220,000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Mudah kan? Cuba murid-murid perhatikan saja. Nombor itu terletak di kedudukan yang mana? Sama ada dia berada hampir kepada 210,000 atau hampir kepada 220,000. Mudah kan teknik garis nombor ini? Cikgu harap murid-murid dapat membuat latihan berkaitan latihan garis nombor ini. Bundar menggunakan garis nombor. Baik, kita terus kepada contoh yang ketiga. Bundarkan RM380,590 kepada RM100,000 terdekat. Cuba murid-murid perhatikan. Apakah digit yang duduk di tempat rumah RM100,000? Ya, digit yang terletak di rumah RM100,000 adalah digit 3. Bermakna 380,590 terletak di antara RM300,000 dengan RM400,000. Jadi kita lihat nombor RM380,590 terletak di antara RM350,000 dengan RM400,000. Jadi murid-murid perhatikan. RM380,590 terletak ataupun paling hampir, paling dekat dengan nombor, sama ada lebih dekat dengan nombor RM300,000 ataupun RM400,000. Kita nampak di sini. RM380,590 lebih dekat kepada
RM400,000. Ini adalah menggunakan kaedah bukit. Kaedah bukit ni kita bayangkan kalau kita letak nombor itu di sebiji bola seperti ini, kemudian kita seandainya nombor itu berada di sini, maka secara automatik bola itu akan menyelungsur jatuh dan menuju ke 400,000. Okey? Dan sekiranya bola itu diletak di sini, maka dia akan mengelungsur ke 300,000. Jadi kesimpulannya, okey, RM380,590 hampir kepada RM400,000. Okey? Dan apabila kita bundarkan kepada RM100,000 terdekat, maka ia menjadi RM400,000. Okey? Jadi, nampak dan nyata. Okey? RM380,590 berada dekat ataupun hampir dengan RM400,000. Okey? Jadi, berpandukan gambar rajah contoh 3. Okey, sebut 3 nilai lain yang menjadi RM400,000 apabila dibundarkan kepada RM100,000 terdekat. Okey, cuba kita lihat nombor apakah yang berada di sini. Kemungkinan nombor yang berada di sini. Okey, kemungkinan wang yang berada di sini. Okey, kalau kita letak sebiji bola di sini, maka dia akan jatuh. Tak mungkin kalau kita letak bola di sini, dia akan jatuh ke sana. Okey, dia akan menuju ke RM400,000. Jadi, banyak kemungkinan nombor yang berada di sini. Okey, iaitu nombor yang terletak di antara RM350,000 dengan RM380,590. Okey, di antaranya ialah RM365,590, RM370,590, RM390,590. Okey, jadi banyak lagi nombor yang berada di sini. Okey, itu adalah di antaranya. Seterusnya, kita lihat soalan uji minda. Cuba murid-murid perhatikan, di sini disediakan kad nombor iaitu 055793. Okey, soalannya, bentukkan nombor 6 digit paling besar daripada semua kad nombor di atas. Kemudian, bundarkan nombor itu kepada puluh ribu dan ratus ribu terdekat. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Okey, kamu diminta membentukkan satu nombor 6 digit paling besar. Okey, cuba kita susun kad nombor tersebut. Okey, supaya ianya menjadi nombor 6 digit paling besar. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Kad nombor mana yang paling besar nilainya? Ya, 9. Kemudian 7. Okey, kemudian 5, 3. Kemudian sifar dan sifar. Jadi ada 6 digit di sini. Dan kita telah membentuk satu nombor 6 digit, iaitu 975,300. Inilah nombor yang terbentuk daripada digit-digit kad nombor yang telah kita susun. Okey, soalannya. Okey, bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, cuba perhatikan daripada nombor yang telah kita bina tadi, yang telah kita bentukkan tadi. Digit apakah yang terletak di rumah puluh ribu? Ya, digit 7. Okey, digit 7 terletak di rumah puluh ribu. Jadi, kita gunakan kaedah bukit. Kita bina bukit. Okey, jadi di sini kita dapati nombor 975,300 berada di antara nombor 970,000 dengan 980,000. Dan nombor yang berada di tengah-tengahnya adalah 975,000.
cuba murid-murid perhatikan di manakah terletaknya nombor 975,300 pada kaedah bukit ini. Di mana terletaknya? Cuba murid-murid tentukan kedudukan yang betul di mana beradanya sepatutnya nombor 975,300. Ya, nombor itu terletak di antara 975,000 dengan 980,000. Jadi kesimpulannya 975,300 hampir kepada 980,000. Okey, kita nampak di sini dia paling hampir, paling dekat dengan 980,000. Okey. Dan 975,300 ini dibundarkan kepada 10,000 terdekat akan menjadi 980,000. Okey, nampak kan? Dia hampir dengan 980,000. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Kita akan bundarkan kepada ratus ribu. Okey, nombor tadi yang kita bentuk tadi, apakah digit yang terletak di rumah ratus ribu? Ya, 9. Okey, digit 9 terletak di rumah ratus ribu. Jadi, kita bina lagi satu bukit. Kita pastikan, kita tahu bahawa nombor tersebut berada di antara nombor 900,000 dan 1 juta. Dan nombor di antara 900,000 dan 1 juta adalah 950,000. Okey, cuba murid perhatikan. Di mana letaknya 975,300 pada kedudukan ini? Di manakah beradanya kedudukan yang betul nombor tersebut? Adakah berhampiran dengan 900,000 ataupun berhampiran dengan 1 juta? Ya, 975,300 terletak berhampiran ataupun dekat dengan 1 juta. Okey, jadi kesimpulannya 975,300 hampir kepada 1 juta. Oleh itu, apabila nombor 975,300 dibundarkan kepada ratus ribu terdekat, maka ia menjadi 1 juta. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang keempat. Okey, cuba murid perhatikan dalam kad tersebut, dalam rak tersebut, ada 4 kad nombor, iaitu kad yang berwarna kuning, iaitu Q, iaitu 739,998. Kemudian terdapat kad T, iaitu berwarna hijau, 897,285. Dan kad S yang berwarna biru, iaitu 760,528. Dan kad R yang berwarna ungu, iaitu 845,712. Soalan, nombor pada kad yang mana akan menjadi 800,000 apabila dibundarkan kepada ratus ribu terdekat? Okey, sebelum tu, cuba murid perhatikan perbezaan di antara kad Q, T, S dan R. Manakah nilai yang paling kecil? Ya, nilai yang paling kecil adalah kad Q, iaitu 739,998. Jadi, kad yang paling besar pula adalah kad T, iaitu warna hijau, iaitu 897,285. Okey, jadi dari sini kita mendapati bahawa nombor-nombor tersebut berada di antara 700,000 dan 900,000. Dan nombor di antara 700,000 dan 900,000 adalah 800,000. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Okey.
kad Q. Okey, kad Q terletak di sini. Okey, iaitu kurang daripada 750,000. Okey, di mana kad S lebih daripada 750,000. Kemudian, kad R pula kurang daripada 850,000. Manakala kad T pula adalah kurang daripada 900,000. Jadi, apabila murid-murid meletakkan kad ini di atas sebiji bola, kemudian diletakkan di sini, ke manakah arah bola itu akan berjalan? Okey, mengelunsur. Ya, bola itu akan mengelunsur ke 700,000. Jadi, kita dapat kesimpulan di sini, kad Q ini lebih hampir ataupun lebih dekat dengan 700,000. Kemudian kad S pula, kita letakkan di atas sebiji bola. Ke manakah arah bola itu akan menuju? Ya, dia akan menuju ke arah 800,000. Okey, begitu juga dengan kad R. Apabila kita letakkan sebiji bola di atas kad R ini, bola itu akan mengelunsur turun ke arah 800,000. Manakala apabila kita letakkan nombor T ini di sebiji bola, ke manakah arah bola itu akan menuju? Ya, dia akan mengelunsur ke arah 900,000. Jadi di sini dapat kita kesimpulkan bahawa S hampir kepada 800,000. Okey, begitu juga dengan R. Okey, R juga hampir kepada 100,000. Okey, Q hampir kepada 700,000 dan T hampir kepada 900,000. Jadi kesimpulannya 760,528 apabila kita bundarkan kepada ratus ribu terdekat akan menjadi 800,000. Dan nombor 845,712 apabila kita bundarkan kepada ratus ribu terdekat maka ia akan menjadi 800,000. Jadi kesimpulannya kad S dan kad R akan menjadi 800,000 apabila dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat. Baik, untuk uji minda kamu seterusnya, okey. Rujuk pada buku teks tahun 5 muka surat 18. Jawab soalan yang disediakan. Okey, buat latihan ini di dalam buku tulis kamu. Baca soalan dan fahamkan apa kehendak soalan. Tulis jawapan kamu dengan tulisan yang mudah dibaca. Okey, selamat mencuba. Jangan putus asa. Cuba dan terus mencuba. Setakat ini dulu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Okay, sebelum itu, cikgu ucapkan terima kasih kerana dapat belajar bersama dengan cikgu. Jadi, mohon klik butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Okey, jangan lupa jalan-jalan ke channel Cikgu Basimah. Kemudian, butang subscribe mohon ditekan. Jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.